Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Profesor Dr. Saizal Pinjaman. Okey, pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan imbangan bayaran dan daya saing Malaysia di kalangan negara ASEAN. Okey, sebelum itu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Noraniza Sofia binti Rabudin, nombor kad matrik 283285. Saya punya rakan seperjuangan Siti Haji Jah binti Putin dan Jenny Ji Xiao Chin. Pengenalan, imbangan pembayaran merupakan rekod sistematik semua transaksi ekonomi antara sesebuah negara dengan dunia luar, termasuklah perdagangan barangan dan perkhidmatan serta aliran modal. Bagi ekonomi yang terbuka seperti Malaysia dan Indonesia, imbangan pembayaran yang stabil mencerminkan keupayaan negara mengekalkan kestabilan ekonomi luaran, menyokong pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan daya saing antara bangsa. Oleh itu, pengurusan imbangan pembayaran yang berkesan amatlah penting dalam menghadapi cabaran global dan persaingan dalam kalangan negara ASEAN. Untuk negara perbandingan, kumpulan kami memilih Indonesia. Malaysia dan Indonesia dipilih sebagai negara perbandingan kerana kedua-duanya merupakan antara ekonomi terbesar di ASEAN serta diklasifikasikan sebagai ekonomi yang terbuka. Kedua-dua negara bergantung kepada perdagangan antarabangsa dan aliran modal asing sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi, menjadikan imbangan pembayaran dan daya saing aspek penting untuk dianalisis. Bagi Malaysia lebih tertumpu kepada sektor pembuatan berorientasikan ekspor dan teknologi bernilai tambah tinggi seperti elektrik dan elektronik. Struktur ekonomi ini menyokong kestabilan imbangan pembayaran dan meningkatkan daya saing dalam rantaian nilai global. Manakala Indonesia pula lebih bergantung kepada ekspor komoditi dan sumber asli seperti arang batu dan mineral. Kebergantungan ini menyebabkan imbangan pembayaran Indonesia lebih terdedah kepada turun naik harga komoditi global dan ketidaktentuan ekonomi luaran. Seterusnya, hubungan imbangan pembayaran daya saing. Akaun semasa mencerminkan prestasi perdagangan. Untuk akaun yang lebih mampan, ini akan mempengaruhi struktur ekonomi yang lebih kukuh. Jika defisit berterusan, isu produktiviti dan daya saing akan terjejas juga. Hubungannya bersifat dua hala, dinamik dan juga statik, iaitu daya saing yang kukuh menyokong kedudukan BOP yang lebih sihat, manakala corak BOP memberi isyarat untuk penyesuaian dasar dan struktur bagi memperbaiki daya saing. Bagi ekonomi terbuka Malaysia dan Indonesia, literature menunjukkan bahawa perubahan dalam imbangan pembayaran dan daya saing sama ada melalui komoditi, aliran masuk FDI atau pergerakan kadar pertukaran sering berkait langsung dengan perubahan kedudukan daya saing mereka di pasaran global. Malaysia selepas krisis keuangan Asia berkait rapat dengan struktur ekspor dan penyusuaian ringgit yang akhirnya mengukuhkan saingan luar negara. Ini mengesahkan bahawa analisis imbangan terbuka bukan sekadar
aspek perakaunan ekonomi tetapi juga aliran penting untuk menilai kekuatan dan kelemahan daya saing antara bangsa sesebuah negara. Salam sejahtera, nama saya Jenny G. Xiaoqian, nombor metrik 283188. Saya akan meneruskan pembentangan penilaian daya saing di antara Malaysia dan Indonesia berdasarkan indikator ekonomi. Indikator ekonomi yang digunakan yang pertama adalah ekspor bersih. Malaysia mempunyai struktur ekspor yang lebih pelbagai dan berorientasikan barangan pembuatan bernilai tambah tinggi seperti elektronik dan elektrik. Ekspor bernilai tambah tinggi meningkatkan pendapatan negara serta menyumbangkan kepada lebihan akaun semasa yang lebih stabil. Indonesia pula lebih bergantung kepada ekspor komoditi, menyebabkan prestasi ekspor lebih terdedah kepada turun naik harga global. Indikator ekonomi yang kedua adalah kadar pertukaran. Kestabilan kadar pertukaran membantu meningkatkan keyakinan pelabur dan daya saing ekspor. Ringgit Malaysia secara relatifnya lebih stabil berbanding rupiah Indonesia. Kadar pertukaran yang tidak menentu boleh meningkatkan kos import dan menjejaskan imbangan pembayaran. Indikator ekonomi yang ketiga adalah pelaburan langsung asing (FDI). Malaysia menarik FDI dalam sektor teknologi, pembuatan dan perkhidmatan kemahiran tinggi. FDI menyumbang kepada pemindahan teknologi peningkatan produktiviti dan daya saing jangka panjang. FDI di Indonesia pula lebih tertumpu kepada sektor sumber asli dan infrastruktur yang kurang menyokong nilai tambah tinggi. Seterusnya adalah analisis imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran digunakan sebagai alat untuk menilai kekuatan dan kelemahan struktur ekonomi sesebuah negara. Dalam hubungan antarabangsa melalui analisis akaun semasa dan aliran kewangan, imbangan pembayaran dapat menunjukkan tahap kestabilan ekonomi luaran serta keupayaan negara mengurus perdagangan dan aliran modal secara berkesan. Di negara kita Malaysia, lebihan akaun semasa lebih konsisten. Malaysia menyumbang kepada kestabilan kadar pertukaran dan menyediakan penampan terhadap kejutan luaran, sekaligus mencerminkan kekuatan sektor ekspor bernilai tambah. Selain itu, imbangan pembayaran Malaysia menandakan struktur ekonomi yang lebih terancang dengan lebihan akaun semasa sederhana dan kedudukan rizab antarabangsa yang kukuh. Manakala di Indonesia pula, akaun semasa tidak stabil dan mempunyai akaun semasa yang lebih mudah beralih antara lebihan dan defisit disebabkan pergantungan besar kepada ekspor komoditi premier. Defisit akaun semasa yang berulang mencerminkan keperluan pembiayaan luaran tinggi, sekaligus menunjukkan kelemahan dari segi tabungan domestik dan kepelbagaian ekspor yang masih terhad. Analisis ini menunjukkan bahawa imbangan pembayaran bukan sekadar rekod transaksi, tetapi satu petunjuk penting yang mencerminkan keupayaan negara mengekalkan pertumbuhan mampan serta mengurus risiko global secara berkesan. Peranan dasar kerajaan. Dasar kerajaan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi daya saing ekonomi dan kestabilan imbangan pembayaran melalui pelaksanaan dasar perindustrian, pembangunan modal insan serta dasar fiskal dan monetari yang berkesan. Kerajaan dapat meningkatkan produktiviti, menarik pelaburan dan mengukuhkan kedudukan ekonomi negara melalui dasar perindustrian dan inovasi. Yang kedua, pembangunan modal insan, iaitu Malaysia menggalakkan pendidikan teknikal dan vokasional.
dan kemahiran. Yang ketiga, dasar pelaburan dan perniagaan mesra pelabur. Yang terakhir, dasar perdagangan monetari dan fiskal. Dan seterusnya adalah cadangan strategik jangka panjang untuk Malaysia. Yang pertama adalah peningkatan rangkaian nilai global. Malaysia perlu beralih daripada pengeluaran berintensifkan kos rendah kepada aktiviti bernilai tambah tinggi seperti teknologi dan inovasi. Langkah ini dapat meningkatkan daya saing ekspor dan mengukuhkan imbangan pembayaran dalam jangka panjang. Yang kedua adalah kepelbagaian pasaran ekspor. Kepelbagaian pasaran ekspor dapat mengurangkan kebergantungan kepada pasaran tradisional dan risiko kejutan ekonomi luaran. Strategi ini membantu menstabilkan pendapatan ekspor dan imbangan pembayaran negara. Yang ketiga adalah transformasi digital. Transformasi digital dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran, daya saing firma tempatan dan produktiviti ekonomi. Penggunaan teknologi digital juga membuka peluang baharu dalam perdagangan dan perkhidmatan antarabangsa. Yang keempat adalah perdagangan lestari dan ESG. Amalan perdagangan lestari dan pematuhan kepada prinsip amalan sekitar, sosial dan tadbir urus semakin penting dalam perdagangan global. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan imej negara, malah menarik pelaburan berkualiti tinggi dan menyokong pertumbuhan ekonomi mampan. Secara keseluruhannya, imbangan pembayaran memainkan peranan yang sangat penting dalam menilai tahap daya saing ekonomi sesebuah negara. Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai imbangan pembayaran yang lebih stabil dan struktur ekonomi yang lebih berdaya saing, terutamanya melalui ekspor bernilai tambah tinggi, kestabilan kadar pertukaran wang, kemasukan pelaburan langsung asing yang berkualiti. Kejayaan ini disokong oleh dasar kerajaan yang berkesan serta strategik jangka panjang yang mampan. Oleh itu, imbangan pembayaran bukan sahaja mencerminkan prestasi ekonomi luaran, malah ia menjadi bertunjuk utama kekuatan dan ketahanan ekonomi negara dalam persaingan di peringkat ASEAN dan global. Okey, ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih, Prof.